Selamat pagi dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua murid yang menonton video pengajaran ini. Pada sesi pengajaran yang lepas, kita telah bincang tentang kesan fotoelektrik. Jadi, untuk hari ini, kita akan belajar tentang teori fotoelektrik Einstein. Adakah anda sudah bersedia? Jom! Jadi, sebelum kita belajar tentang teori fotoelektrik Einstein, kita kena tahu siapakah Albert Einstein? Adakah dia yang mencipta lampu? Bukan, itu Edison. Adakah dia dipukul oleh apple bawah pokok? Bukan, itu Newton. Jadi, siapakah Albert Einstein? Sebenarnya, Albert Einstein ialah seorang ahli fizik teori berbangsa Jerman yang telah dianggap sebagai ahli sains yang teragung pada abad ke-20. Beliau mengemukakan teori kerelatifan dan membuat banyak sumbangan utama kepada perkembangan mekanik kuantum, mekanik statistik, dan kosmologi. Pada tahun 1905, Albert Einstein telah mengemukakan teori fotoelektrik yang berjaya menerangkan kesemua ciri kesan fotoelektrik bagi eksperimen yang berkaitan. Beliau mendapat anugerah hadiah Nobel pada tahun 1921 atas kejayaan ini. Teori ini dinamakan teori fotoelektrik Einstein. Einstein mengaplikasikan idea kuantum tenaga yang dikemukakan oleh Max Planck. Beliau mencadangkan bahawa tenaga dibawa oleh zarah cahaya iaitu foton. Tenaga setiap foton adalah berkaedah terus dengan frekuensi cahaya dan dapat ditentukan melalui persamaan yang berikut. E bersama dengan HF, iaitu H bersama dengan pemalar Planck yang bernilai 6.63 darab 10 kuasa kepada negatif 34 J/S. Setiap kuantum cahaya ialah paket energi yang diskrit. Terdapat banyak paket-paket tenaga dalam satu alur cahaya yang menyinari permukaan logam. Apabila satu foton tiba di permukaan logam, tenaga foton itu akan diserap sepenuhnya oleh elektron dalam logam tersebut. Tenaga ini akan digunakan untuk membebaskan elektron daripada logam dan selebihnya menjadi tenaga kinetik fotoelektron. Lazimnya, elektron pada permukaan logam akan memperoleh tenaga kinetik maksimum berbanding dengan elektron yang berada di bahagian dalam logam. Jadi, berdasarkan pernyataan di atas, kita boleh mendapat satu rumus untuk mencari tenaga foton bagi elektron yang terletak pada permukaan logam. Kita boleh menyimpulkan tenaga foton adalah hasil tambah tenaga minimum yang diperlukan untuk membebaskan fotoelektron dan tenaga kinetik maksimum fotoelektron. Kita boleh tulis persamaan dengan E sama dengan W tambah K max. Dengan kita tahu E bersama dengan HF, kita boleh masukkan nilai HF kepada E dan kita boleh tulis persamaan kita dalam HF sama dengan W tambah 1/2 mV kuasa kepada 2 max. Ataupun kita boleh tulis 1/2 mV kuasa kepada 2 max sama dengan HF tolak W. Itu bergantung kepada situasi. Tengok kita nak cari tenaga foton ataupun kita nak cari tenaga kinetik maksimum fotoelektron. Persamaan fotoelektrik Einstein untuk kesan fotoelektrik sebenarnya adalah selaras dengan prinsip keabadian tenaga. Pada frekuensi ambang, fotoelektron dikeluarkan tanpa memilih sebarang tenaga kinetik. Jadi kita boleh simpulkan 1/2 m kuasa kepada 2 max tu adalah kosong.
apabila kita masukkan nilai ini dalam persamaan fotoelektrik, kita akan dapatkan kesimpulan bahawa W sama dengan HFO. Gantikan W sama dengan HFO dalam persamaan fotoelektrik tadi, kita boleh dapat satu rumus yang baru yang mengata bahawa 1/2 mV kuasa kepada 2 max sama dengan H darab dengan F tolak FO. Itu adalah cara kedua untuk kita menulis rumus untuk mencari tenaga kinetik. Hubungan antara tenaga kinetik maksimum fotoelektron dengan frekuensi cahaya ditunjukkan dengan graf dalam raja di bawah. Graf tersebut merupakan garis lurus dengan kecurunan positif dan tidak melalui titik asalan. Jom kita interpretasi graf di bawah. Jadi, apabila frekuensi cahaya terletak dalam bahagian ini, iaitu kosong sampai sebelum frekuensi ambang, tidak terdapat apa-apa kesan fotoelektrik akan berlaku. Cuma apabila frekuensi cahaya mencapai dan melalui frekuensi ambang, baru terdapat kesan fotoelektrik. Apabila dia frekuensi cahaya meningkat dan melalui frekuensi ambang, tenaga kinetik maksimum fotoelektron akan meningkat bersama dengan frekuensi cahaya. Jom kita tengok simulasi untuk kesan fotoelektrik. Bahagian ini menunjukkan satu lampu suluh yang menyinari satu permukaan logam, dan sepatutnya elektron daripada permukaan logam ini akan menyerap tenaga daripada foton dan melepaskan elektron. Tetapi oleh kerana situasi sekarang, panjang gelombang dia agak tinggi, seperti yang kita tahu, panjang gelombang berkaedah songsang dengan frekuensi cahaya. Maksudnya, kat situasi sekarang, frekuensi cahaya agak rendah, belum mencapai frekuensi ambang, menyebabkan ia tidak mempunyai apa-apa kesan fotoelektrik antara dua kat sini. Jadi, apabila saya mengurangkan panjang gelombang ini, kita boleh, dan dengan kata lain, saya meningkatkan frekuensi cahaya. Kita akan nampak elektron daripada permukaan logam itu menyerap tenaga dan melepasi daripada permukaan logam itu. Dan terdapat kesan fotoelektrik berlaku kat sini. Dan tenaga kinetik tu juga meningkat pada masa yang sama. Jadi, apabila saya mengurangkan panjang gelombang ke tahap minimum, kita boleh nampak lebih banyak elektron yang dibebaskan daripada permukaan logam ini. Itulah yang dicerita dalam teori fotoelektrik Einstein. Setakat ini sahaja video pengajaran untuk hari ini. Terima kasih atas menontonnya. Sekian.